Tuhan kata, ini menarik, Allah Ta'ala cerita. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun, di kalangan mereka ummiyun. Perkataan ummiyun daripada perkataan ummi. Kita pun heran. Mungkin kita kata pasal apa ummi ni orang panggil mak kan. Asalnya orang Arab ni dia kata ummi ni sebenarnya daripada mak, menunjukkan daripada perempuan, nisa. Kerana dulu biasanya yang boleh menulis dengan membaca ialah laki. Orang perempuan zaman dulu Arab kebanyakan tak boleh baca. Jadi bila ummi tu perempuan tak boleh baca dan tak boleh menulis. Jadi lama-lama perkataan itu dia develop, dia telah jadi istilah lah, bukan nak hina perempuan, tapi dia dah jadi perkataan. Dia tentu akan tahu bagaimana bahasa ni berkembang. Dia rumpun bahasa Syamiah ni, dia ada berapa rumpun bahasa dia. Daripada bahasa Iran, Parsi, bahasa Arab dan juga bahasa Yahudi. Nanti kita akan pergi kepada bagaimana perkembangan bahasa. Tapi yang nak ceritanya, perkataan ummi bermaksud tak boleh baca dan tak boleh tulis. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebut bahawasanya, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu. Kami merupakan umat yang ummi, yang ummiyah, tidak menulis dan tidak mengira. Jadi orang Arab dulu tak menulis dan tak mengira, majoriti. Bukan saja Nabi tak menulis, tak mengira, boleh kira, tapi maksudnya tak mengira ni bukan kira 1, 2, 3, 4. Tak mengira ilmu macam orang lain kira lah. Sebab tu orang Arab tak ada ilmu falak. Tak ada ilmu falak. Jadi kalau nak suruh mereka kira umat yang ummiyah, tak mungkin untuk diletakkan satu bebanan kepada hal yang seberat tu. Sebab tu ulama khilaf, boleh tak tengok anak bulan ni pakai falak? Kan sedap. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yah. Puasa dengan tengok anak bulan dan buka juga dengan tengok anak bulan. Sebahagian para ulama, Ahmad Syakir antara yang awal menimbulkan hal ni, bahawasanya kata, ia bukan kerana Nabi tu tak suka pada satu ilmu tu, ilmu bintang ni, ilmu falak, dalam dia kata astronomi ni, kaji bintang ni, kaji, kerana ilmu itu sendiri satu ilmu yang mantap, boleh berkembang. Tapi kerana nak difardukan kepada orang Arab yang Nabi kata nahnu inna ummatun ummiyah, kami ni satu umat yang ummiyah, untuk mereka ni pergi terlibat dengan ilmu tu untuk fikir puasa depa, susahlah. Maka berpada dengan tengok. Tapi bila umat tu dah tak jadi ummiyah kita sekarang, semua boleh menulis, membaca dan boleh mengira, maka adaptasi ilmu falak itu dengan gabungan, sekarang ni dia gabunglah falak dengan ru'yah, itu suatu yang dapat diterima pada pandangan sebahagian besar para ulama dalam hal ini. Ibn Taymiyah ada pandangan dia yang tersendiri, sebahagian para ulama Salafi mereka ada pandangan yang tersendiri, tapi pandangan Ahmad Syakir juga merupakan di kalangan Salafi, dan dia berpendapat bahawasanya ini adalah merupakan satu pandangan yang baik dalam hal ini. Nabi dalam ayat ni Allah kata wa minhum ummiyun, di kalangan mereka itu ummiyun. Siapa dia di kalangan mereka? Yahudi itulah. Bukan semua Yahudi. Patutnya Yahudi ni boleh menulis dan membaca lah, pasal mereka ada kitab Taurat. Tapi di kalangan mereka ada yang tak boleh menulis dan tak boleh membaca. La ya'lamunal kitab, mereka tak tahu kitab.
Di kalangan para mufassirin ada yang kata perkataan ummi di sini bermaksud jahadu, yakni maksud kerah kepala tak mau ikut. Tapi tak, kerana perkataan ummi digunakan dalam Quran dengan makna tak boleh baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dia yang mengutuskan pada ummiyin, pada kaum Arab, rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Jadi perkataan ummiyin, ada orang bantah, Syiah bantah, mana boleh, kalau Nabi tak erti menulis dan membaca, tu tanda Nabi tak cerdik. Dia cerdik satu hal, menulis dan membaca satu hal yang lain. Benda ni baik, dia kata Nabi tu sebagian tafsiran, dia bukanlah usul akidah lah. Nabi tu tak pernah menulis dan membaca, dia kata. Bukan tak boleh menulis dan membaca. Sebahagian kata dia menulis sebab tu dia suruh dia padamkan. Tapi dalam Bukhari, dalam riwayat, dia tanya Ali di mana perkataan tu, dia padamkan, dia tanya Ali. Masa Ali tak mau tulis perjanjian itu, tak mau padamkan perjanjian tu, Muhammad Rasulullah tu, dia tanya dan dia padamkan. Kerana orang Syiah kata orang Sunni telah hina Nabi dengan kata Nabi tak boleh membaca. Allah Azza wa Jal, wallahu ta'ala alam, pandangan. Tapi Allah Azza wa Jal nak tutup banyak perkara dalam hal ni, supaya tidak ada andaian bahawa Nabi ni dulu, orang dalam sebahagian penulisan orientalis ni macam-macam, panjang nak cerita soal orientalis ni, tapi mereka tulis, mereka kata bahawasanya Nabi Muhammad ini, dia masa dia pergi ke Syam, masa awal tu, masa tu dia belajar, dia ambil maklumat, dia baca buku dia apa. Lepas tu ada ahli-ahli kitab, Waraqah bin Naufal, dia baca buku-buku dia apa ni. Sebab itu dia ada maklumat tentang ini, mereka guna di atas andaian dia boleh membaca. Di atas andaian boleh membaca. Benda bukan usul, tapi berbeza perbezaan pendapat di kalangan para ulama hal ni.